Assalamualaikum, selamat kembali kepada anak-anak murid Cikgu Nana. Apa khabar semua? Semoga kamu semua bersemangat untuk meneruskan PDPR kita pada pagi ini. Jadi, Cikgu mulakan pagi ini dengan mengulang kaji atau mari kita bincangkan soalan yang telah kamu siapkan dalam buku tulis kamu. PDPR kita yang lepas kan, kita tengok soalan bundar bundar tu semula. Jadi cikgu teruskan kepada jom kita cari. Okey, apa yang kamu perlukan pada hari ini? Buku teks matematik jilid 1. Dan kita akan buat hari ini, kita akan selesaikan atau kita akan buat dalam buku aktiviti kamu, buku aktiviti matematik kan. Okay, semua orang dah ada. Kalau yang belum lagi dapat, rasanya semua dah dapat kan kelas kamu ni. Okay. Jadi mari kita bincang pada soalan hari PDPR kita yang lepas. Okey, tengok soalan nombor 1. Cuba ini tu kan. Okey, bundarkan, mari kita baca sama-sama. Bundarkan 7,302 dan 8,519 kepada puluh terdekat. Okey, 7,302. Okey, yang pertama, puluh terdekat. 7,302 kan. Okey, pada PDPR yang lepas, cikgu ada ajar kamu membundar menggunakan jadual kan. Okey, terus tulis jadual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, nombor atas adalah nombor yang berada di atas ni, 0, 1, 2, 3, 4. Dan nombor yang bawah adalah nombor 5, 6, 7, 8, 9 yang bawah ni. Ingat lagi tak? Okey. Cikgu ulang balik. Nombor atas nombor 0, 1, 2, 3, 4. Nombor yang di bawah 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Jadi puluh terdekat, tengok mana satu nombor puluh pada nilai digit ni. Okey, ingat lagi kat sini rumah sa, sini rumah puluh, ini rumah ratus dan ini rumah ribu. Okey. Jadi tengok tengok pada rumah puluh. Okey, rumah rumah puluh, nombor yang di atas kita salin balik kosong dan selepas sifar adalah nombor 1. Okey. Jadi tengok nombor yang berada di sebelahnya, belakang dia nombor berapa? Nombor 2. Jadi nombor 2 cari dalam jadual. Nombor 2 berada di bahagian atas atau bahagian bawah. Cuba tengok. Okey, kat sini kan nombor 2. Jadi nombor 2 berada di atas. Jadi kita kena ambil nombor yang berada di atas. Apa nombor yang atas kita? Nombor sifar. Jadi tulis balik nombor kat depan ni, kita tak usik kan. Okey, jawapan kamu 7,300. Okey, ambil balik nombor sifar yang berada di atas dan 2 kat belakang ni. Ingat cikgu cakap bila bundar yang belakang mestilah kita jadikan sifar juga. Okey, jadi jawapan kamu 7,300. Okey, faham semua? Kita tengok soalan yang kedua. Bundarkan 7,302 juga kepada ratus terdekat. Okey, jom buat sama-sama.
Okey, now nombor 2, soalan dia ratus terdekat. RM7,302. Okey. Tengok mana, cuba cari mana rumah ratus. Tengok sama-sama kelas. 2 ni sar, yang sebelah sini puluh dan ini adalah ratus. Okey. Jadi tulis, copy balik yang nombor di atas tak berubah ya. Jadi 3 ni tulis balik 3. Yang bawah ni tambah 1. Lepas 3 nombor 4. Okey, lepas 3 nombor 4. Jadi cari dalam jadual nombor sifar berada di mana? Ya, nombor sifar berada di atas. Jadi kita kena ambil nombor yang atas. Tulis balik 7 ni kita tak usik kan? Kita tak buat apa-apa. Jadi tulis balik 7, ambil nombor yang atas dan belakang nombor yang seterusnya letakkan sahaja sifar. Ubah semua jadi sifar. Okey. Jadi ini jawapan kamu 7,300. Okey. Jelas semua? Sekarang kita tengok bila dia tanya, bundarkan 7,302 kepada 1,000 terdekat. Okey, soalan 1C kepada 1,000 terdekat. Okey, nombor 3, 7,000 terdekat. Okey, salin. Salin soalan 7,302. Cari rumah ribu. Mana satu rumah ribu? Kita tengok balik. Belakang ni sar, puluh, ratus, ribu. Okey. Tulis balik, copy balik nombor atas 7 dan nombor seterus. Lepas nombor 7 nombor apa kelas? Lepas 7 nombor 8. Okey, buat jadual dia. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Tengok nombor yang kat sebelah 7 ni nombor apa? Nombor 3. 3 berada di mana? Okey, garisan dia. 3 berada di nombor yang di atas. Okey, good. So, 3 ni nombor yang atas. Jadi, kita kena ambil nombor 7 sebab 7 berada di atas. Jadi, jawapan kamu 7,000. Ingat cikgu cakap bila kita bundar kita mesti belakangnya mesti kita jadikan sifar, semua sifar. Okey, jadi jawapan kamu 7,000. Jangan tulis balik 2 ni ya. Bila kamu tulis 7,002 ini salah jawapan kamu. Kamu mesti jadikan sifar semua. Okey, jelas? Sekarang kita tengok soalan yang kedua. Cikgu nak kamu tengok soalan yang kedua. Nombor-nombor ini dibundarkan pada 1,000 terdekat menjadi 3,000. Berikan 5 nombor berpandukan garis nombor. Jadi soalan ni nak 5 nombor yang bila kita bundar, kita jadikan dia nilai 1,000 yang terdekat, dia menjadi 3,000. Okey. Sekarang cuba kamu kira ada berapa garis nombor kat sini. Okey, kita kira sama-sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kat sini adalah 2,100, 2,200, 2,300 dan seterusnya. Selepas 3,000 garis ini adalah 3,100, 3,200, 3,300, 3,400 dan seterusnya. Okey, sekarang buat garis, jadual yang cikgu dah ajar. Tulis jadual dia.
Okey, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, gariskan antara 4 dengan 5, nombor di atas, ini nombor di bawah. Okey, sekarang tengok yang 2000, mana-mana nombor yang bila dibundarkan ribunya dia mestilah menjadi 3000. Okey, contoh 2700. Okey, tengok 2. Tulis 2 kat atas, kat bawah dia adalah 3, selepas 2 menjadi 3. Tengok nombor kat belakang dia 7. Semua nombor 7 ni, cuba cari nombor 7. Kat sini nombor 7 kan? Okey, jadi nombor 7 berada di jadual di bawah. Kita mesti ambil nombor 3. Jadi tulis balik, jawapan dia adalah bila kita bundarkan dia menjadi 3000. Jadi 2700 adalah salah satu nombor yang akan menjadi jawapan kepada soalan ini. Okey, sekarang cuba kamu cari lagi, ada banyak lagi nombor yang bila kita bundarkan ribu dia akan menjadi 3000. Okey, contoh lain, cikgu ambil 3200 yang kat sini. Okey, jom buat ribu dia 3, copy balik atas 3, bawah 3, lepas 3 nombor 4. Okey, tengok nombor kat belakang dia nombor 2. Tengok jadual kita, bila nombor 2 dia mestilah nombor yang di atas. Jadi kamu akan ambil nombor 3, nombor atas, bukannya nombor 4. Betul? Sebab 2 ni berada di jadual di atas. Okey, jadi 3, ambil jawapan kamu 3, jadikan belakang ni semua kosong. Jadi betul tak 3200 bila bundarkan dia akan menjadi 3000? Betul tak? Okey, jadi 3200 ni adalah jawapan kamu. Dia nak berapa jawapan? Dia nak 5 nombor. Kamu kena cari lagi 3. Jadi tuliskan jawapan kamu. Tadi kita dah buat 2700. Okey, jawapan yang kedua 3200 dan seterusnya. Dapatkan lagi sehinggalah 5 jawapan. Okey, jelas tak? Cikgu harap penerangan cikgu menggunakan jadual ni jelas kepada kamu. Okey, walau bagaimanapun cikgu ada satu lagi cara untuk kalau kamu nak gunakan cara bundar yang kedua ni pun boleh. Okey, kita tengok cara yang kedua menggunakan nombor kaya dan nombor miskin. Okey, apakah nombor kaya? Nombor kaya adalah nombor yang berada jadual di bawah tadi. Jadi kita tulis nombor kaya. Nombor kaya kita 5, 6, 7, 8, 9. Okey, apakah nombor miskin? Nombor miskin bermula daripada sifar 1, 2, 3, 4. Okey, kamu mesti ingat bila nombor kaya kamu mestilah tambah 1. Bila nombor miskin tambah sifar. Sebab dia miskin kan, kita tak dapat nak bagi dia apa-apa, kita bagi dia telur, sifar kan. Pada nombor kaya nombor kaya ni kaya, jadi kita tambah lagi. Tambah kaya dia lagi, tambah 1. Okey, tengok soalan tadi. 7302. Okey, cikgu salin balik 7000. 7302 bundarkan kepada ratus terdekat. Okey, cari rumah ratus. Yang mana rumah ratus? Rumah ratus kamu ialah 3. Sekarang cuba tengok
Kalau nombor sebelah dia nombor, ingat lagi tak cikgu cakap tadi? Kalau nombor sebelah dia nombor kaya, kita kena tambah 1. Kalau dia kaya, kita akan tambah 1. 3 tambah 1 akan jadi 4. Kalau dia nombor miskin, kita hanya tambah 0. Dia akan jadi 3 balik. Betul tak? 3 tambah 1, kat sini tambah 1 jadi 4. 3 tambah sifar, dia akan jadi 3 balik. Okey, sekarang tengok nombor yang kat sebelah dia, kat belakang dia. Nombor kaya ke nombor miskin? Okey, sifar adalah nombor miskin. Jadi, nombor miskin kita hanya tambah sifar. Jadi, jawapan kamu bila tambah dengan sifar, dia akan jadi 3 balik. Betul? 3 tambah sifar dapat 3 balik. Jadi, 7 ni kita tak usik. Yang di belakang jadikan sifar. Jadi, kamu akan dapat jawapan yang sama bila 7,302 bundarkan kepada ratus terdekat, kamu akan dapat balik jawapan yang sama, 7,300 ni. Okey, faham semua? Kita buat lagi soalan lain. Tengok soalan lain. 8,509. Jom kita buat sama-sama. 8,519, sorry. 8,519. Bundarkan kepada ratus terdekat. Okey. Jadi, mana 100? Tengok rumah ratus. 10 ratus. 5. Okey, tengok 5. Tengok balik nombor kaya, nombor miskin. Okey, 5 kat sini. Nak tahu sama ada kita kena tambah 1 atau tambah sifar. Cuba tengok 1. Okey, teacher rasa teacher akan tukar 1 ni. Teacher letak nombor 6. Okey, cuba tengok nombor 6 kat sini kelas. Nombor 6 kat sini nombor miskin ke nombor kaya? Cari nombor 6 dalam nombor miskin, nombor kaya. Okey, nombor 6 adalah nombor kaya, betul? Nombor 6 nombor kaya. Jadi ratus yang kat sini kita akan tambah 1. 5 tambah 1 berapa kelas? 5 tambah 1 kamu akan dapat 6. Betul? Jadi tulis balik. Kita tak usik 8 kat depan ni. 8,600. 6 kat belakang dan 9 kat sini pun kita akan jadikan sifar. Jadi jawapan kamu 8,600. Okey, boleh faham tak cara nombor kaya dengan nombor miskin? Kalau kamu rasa kamu boleh faham dengan cara jadual kat atas ni, kamu boleh guna jadual atas ni. Kalau kamu rasa lebih faham dengan nombor kaya dengan nombor miskin, kamu boleh juga guna cara ini. Mana-mana yang kamu rasa faham, boleh buat. Okey, latihan bundar ni kena selalu buat, barulah boleh faham. Cuba bincang. Kalau rasa belum jelas, boleh sentiasa tanya, boleh PM cikgu, PM tepi, mesej cikgu balik kan. Okey, setakat ini mengenai bundar. Baiklah, tadi kita telah ulang kaji soalan bundar untuk topik our previous PDPR. Jadi hari ini sekarang cikgu akan sambung untuk pola nombor. Okey, apakah maksud pola nombor? Pola nombor ialah pola nombor menaik apabila nombor yang kamu lihat, nombor yang turutan nombor yang ada ini dia bertambah, semakin meningkat, semakin bertambah atau semakin banyak. Itu maksudnya pola nombor itu akan
naik. Bila naik maksudnya nombor yang seterusnya, turutan yang seterusnya dia akan jadi lebih banyak. Okey, faham apa maksud pola nombor menaik? Pola nombor menurun, bila nombor yang kamu lihat, turutan nombor yang ada dia menjadi semakin sedikit. Bila dia semakin turun atau semakin sedikit bermaksud pola nombor itu menurun. Okey, faham semua? Kita tengok soalan 1. Apakah pola nombor di bawah? Cuba tengok kawan kamu kata tambah 55. Betul tak dia kata tambah 55? Okey, kita tengok pada nombor yang pertama 1200 kan? Okey, tengok nombor yang kedua 1205. Tengok nombor yang ketiga 1210. Okey, dapat tak kamu lihat turutan nombor ini semakin menaik atau menurun? Okey, bagus. Semakin bertambah atau semakin sedikit? Pola nombor ini adalah semakin bertambah. Nombornya makin banyak. Jadi makin banyak. 1200, 1205, 1210, 1215. Jadi ini bermaksud pola nombor ini menaik kerana dia makin banyak. Okey. Turutan nombor ini menjadi semakin banyak. Okey, berapa pula pertambahan dia? Dia bertambah sebanyak mana? Jadi cuba kamu lihat turutan nombor yang ada di sini 1200. 1200 ini pun sama, kat sini pun sama. Okey, apa yang berbeza? Berbeza kepada sa kat sini, betul? Sifar dan juga 5. Okey, jom kita kira ada berapa pertambahan kat sini? Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia bertambah sebanyak 5. Faham kelas? Okay, tengok kat sini 1205 bertambah sebanyak menjadi 10. Jadi kita kira balik 5 kat sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul tak dia 5? 1, 2, 3, 4, 5. Betul, dia bertambah sebanyak 5. Faham tak kelas? Cikgu harap kamu boleh ikut lagi pelajaran cikgu pada waktu ni. Okey, cuba tengok yang ketiga 1210 menjadi 1215. Yang kat depan nombor 2 kat depan ni sama tapi nombor belakang tu yang berbeza. Cuba kita kira berapa pertambahan dia. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, ada berapa batang aiskrim kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pertambahannya adalah sebanyak 5. Faham kelas? Okey, jadi kita tulis pola nombor menaik 5, 5. Dia mesti tulis 5, 5. Tak boleh tulis menaik 5. Salah. Jadi kamu kena, jawapan kamu mestilah menaik 5, 5. Okey, faham setakat ni? Teruskan pada nombor 2. Cuba tengok 3076, 3070, 3064, 3058 dan 3052. 3076, 3000 di depan ni, nombor depan ni sama. Tengok dia tak dah warna kuning kan, kamu punya warna kat belakang ni kan. Okey, cuba kita tengok ada berapa, kita tengok nombor, turutan nombor ini semakin banyak atau semakin sedikit. Cuba kamu tengok 3076 menjadi 3070, menjadi 3064, menjadi 3058. Jadi turutan nombor ini menjadi semakin sedikit. Jadi pola nombor itu menurun. Okey. Itu cara kita mengenal pasti sama ada pola itu menaik atau menurun. Okey, faham setakat ni? Okey, sekarang kita dah tahu pola nombor itu menurun. Jadi kita nak tahu berapa penurunan nombor tu, berapa bilangan nombor yang dia turun. Okey.
Jadi 76 menjadi 70 kita kira ke belakang, kita kira backwards orang kata. Jadi 76 kira 75, 74, 73, 72, 71 dan 70. Jadi berapa penurunan ni? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pola nombor ini telah menurun sebanyak 6. Okey, boleh faham? Cuba tengok 70 menjadi 64. Kita turunkan dia, kita kira ke belakang. 70, 69, 68, 67, 66, 65. Akhirnya menjadi 64 kat sini. Okey, kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penurunannya juga adalah 6. Okey. Tengok nombor seterusnya 64 kepada 58. Kita turunkan 64 ni. 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Jadi penurunannya adalah 6. Jawapan kamu pola nombor menurun 6. Ingat ya, mesti tulis penuh. 6. Okey, faham setakat ni? Okey, seterusnya kita buat untuk soalan yang ketiga. Tengok pola nombor ni. Cuba tengok nombor yang turutan nombor yang telah dilukis ni. 4130 menjadi 4140, 4150, 4160, 4170 dan 4180. Cuba kamu kenal pasti nombor-nombor corak nombor yang ada ni semakin bertambah atau semakin berkurang, semakin banyak atau semakin sedikit. Dapat tak kamu kenal pasti? Okey, 4 dengan 1 kat depan ni sama kan? Yang membeza adalah dua nombor di belakang. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Boleh tak kamu bagi tahu cikgu, dia semakin banyak atau semakin sedikit? Okey, jawapannya dia menjadi semakin banyak. Jadi bila pola tu semakin banyak, bermaksud pola nombor itu menaik atau menurun? Jawapannya menaik. Okey, tulis menaik. Sekarang kita nak tahu berapa dia naik. Okey, jom kita kira sama-sama. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dapat 40 ni. Okey, kira balik ada berapa batang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi betul tak dia menaik 10? Ya, betul. Kat sini pun sama. 40, 50, 60, 70, 80. Senang je kan? Bila naik 10 ni, cikgu tahu semua orang boleh kira. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Jadi jawapan kamu pula nombor menaik 10. Tulis penuh ya. Okay, good. Okay, now kita tengok soalan seterusnya B. Cuba tengok gambar burung ni. Dia menaik, nombornya semakin menaik atau semakin sedikit. Okey, untuk menyelesaikan pola nombor, cikgu bagi tips. Kamu kalau boleh cari nombor yang berturutan. Nombor yang kamu nampak dia berada bersebelahan. Okey. Cuba tengok nombor burung pertama dan burung kedua kat sini. 6,269 menjadi 6,260. Rasa-rasanya pola nombor ni semakin banyak atau semakin sedikit kelas? Okey, jawapannya dia menjadi semakin sedikit. Daripada 69 dia menjadi 60. Jadi pola nombor ini menaik atau menurun? Okey, jawapannya dia menurun sebab dia makin sedikit. Boleh faham?
Okey, dia semakin sedikit. Berapa nombor yang telah hilang tu? Nombor yang makin sedikit tu buang berapa? Okey, jom kira 69. Kira ke belakang sebab makin sikit kan. 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 dan 60. Jadi kira balik berapa nombor yang telah kamu buat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi betul tak dia telah menurun sebanyak 99? Ya, betul. Jadi menurun 9. Tulis jawapan dia. 99. Okey, sekarang dapatkan jawapan untuk burung yang ketiga ni. Kita kira ke belakang 60. Kira sama-sama cikgu. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 50, 53, 52. Cukup tak lagi 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi 51. Jadi jawapan kamu 51. Tulis balik 62. Dua nombor kat depan ni sama je kan? Tak berubah kan? Okey, jawapan kamu 6251. Boleh faham? Okey, cuba cek betul tak jawapan untuk burung kamu yang ketiga ni. Cuba kita cek. 51 kira hingga menjadi 42. 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. Jadi jawapan kamu betul. Okey. Seterusnya 42 nak turunkan 9 pola nombor ni. Kira sama-sama. Mula-mula tulis dulu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kira ke belakang. 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34 dan 33. Jadi jawapan kamu 33. Tuliskan kat depan nombor kat depan ni nombor yang sama. 6233. Okey. Boleh faham setakat ni kelas? Okey, cikgu harap kamu jelas dengan pola nombor ni. Okey, seterusnya kita sambung untuk soalan yang keempat. Soalan nombor 4 ni, cuba kita tengok. Ingat lagi tak tips yang cikgu bagi tadi? Bila ada ruang kosong yang perlu kita susun kat sini, kita mesti cari nombor yang berturutan. Okey, kat sini kita jumpa nombor yang berturutan kat sini 8200 dan 8100. Cuba kamu tengok turutan nombor ini menjadi semakin banyak atau semakin sedikit. Dapat tak kamu kenal pasti? 8200 menjadi 8100, akhirnya menjadi 8000. Ini bermaksud pola nombor kita, nombor yang berturutan ini menjadi semakin sedikit. Good. Jadi pola nombor kita menaik atau menurun? Ya, dia menjadi semakin menurun. Jadi tulis pola nombor kita semakin menurun. Tetapi berapa penurunan nombor yang telah kurang tu? Jadi cuba tengok nombor yang berturutan kamu. 8000 sebelah kat sini, 8000 kat sini pun sama 8000. Yang beza dalam rumah ratus. 2 kat sini, sini jadi 100. 200 berkurang kepada 100. Berapa dia berkurang? Sebanyak 100. Dapat tak kamu bezakan? 200 menjadi 100, dia telah kurang sebanyak 100. Okey.
Jadi kat sini kita selesaikan petak yang hilang ni, turutan nombor yang hilang ni. 8,500 dia telah berkurang sebanyak 100. 8,000 tetap sama, 5 tolak dengan 1, kurangkan dia 100, menjadi berapa kelas? Ya, dia menjadi 400. Boleh faham? Okey, kat sini pun sama, dia telah berkurang sebanyak 100. 8,000 sama juga, yang beza rumah ratus. 400 tolak 100 berapa kelas? 4 tolak 1 menjadi 3. Sifar kat belakang ni kekalkan, letak je sifar. Jadi jawapan kamu 8,300 dan dia telah menurun sebanyak 100. Tulis penuh ya. Okey. Boleh faham? Okey, sekarang cuba tengok soalan nombor 5. Baki 4,070 menjadi 5,070. Cari nombor yang berturutan. Okey, kita dah jumpa nombor yang berturutan. Sekarang nombor ini menjadi semakin banyak atau semakin sedikit? Cuba tengok satu-satu. Sifar kat belakang ni sama tak? Sama. 7 kat belakang pun sama, betul. 7 di rumah puluh. Dan sifar di rumah ratus pun sama. Yang beza ialah nombor di dalam nilai tempat 1,000. 4 menjadi 5. Dia telah bertambah sebanyak berapa kelas? Ya, dia telah bertambah sebanyak 1,000. Betul tak? Sebab 4 tambah 1 dia akan jadi 5. Pola nombor ni boleh bagi tahu cikgu, pola nombor ini semakin menurun ataupun semakin menaik? Ya, pola nombor ni menjadi semakin banyak. Jadi pola nombor ini adalah pola nombor menaik. Okey. Berapa dia telah naik? Dia telah naik sebanyak 1,000. Boleh faham? Okey, sekarang kita isikan tempat kosong. Sifar sama, 7 pun sama, sifar di rumah ratus pun sama. 5 tambah 1 menjadi 6. Jadi jawapan kamu 6,070. Seterusnya sifar kat sini sama, 7 pun sama, sifar pun sama. 6 tambah 1 menjadi 7. Jadi jawapan kamu 7,070. Isikan dalam tempat kosong 6,070 dan 7,070. Okey, faham kelas? Okey, bagus. Sekarang kita tengok latihan cuba ini. Lengkapkan petak kosong. Nyatakan pola nombor. Okey, cuba tengok pada dua nombor yang berturutan. Ingat lagi tak? Dua nombor berturutan. 1 dengan 7 kat sini sama, betul? Jadi kita boleh terus tulis 1 dan 7 kat sini. Okey, yang membezakannya adalah nombor yang di belakang. 26 dan juga 32. Okey, sekarang daripada 26 tu menjadi 32, berapa nombor yang diperlukan? Kita kira sama-sama. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi berapa ni kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bertambah sebanyak 6. Okey, kat sini pun sama, bertambah sebanyak 6. Kira kelas 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi 1,738 jawapan kita. Okey, boleh kelas? Okey, seterusnya kira lagi. 1,700 sama 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Okey, jadi jawapan kamu 1,744. Okey, kat sini 1,750 tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Tulis jawapan kamu 1,756. Okey, boleh faham kelas? Senang je kan? Sekarang tengok soalan B. 3,140.
tengok apa yang sama, belakang ni sama betul tak? Rumah ratus, rumah puluh dan rumah sar dia sama. Yang berbeza ialah nombor ribu kat depan, betul tak? Sebanyak berapa yang telah bertambah? Sebanyak 1, 1000 kan? Okey. Yang belakang ni semua sama. Yang bezanya adalah rumah ribu kat depan. Cuba tengok rumah ribu dia 3 menjadi 4, 4 menjadi 5. Jadi kat sini berapa kelas? Boleh kamu teka? Ya, 3, 4, 5, 6. 6,000. Sebab dia bertambah 1000 kan? Jadi kat belakang masih sama. Salin je balik. Okey, boleh faham? Seterusnya, selepas nombor 6 jadi nombor 7. Kat belakang ni pun sama. Salin je balik. Sebab belakang ni memang sama. Kamu kena tahu cari corak dia. Corak nombor tu. Jadi kat sini tambah 1000. Sini pun tambah 1000. Yang ni pun tambah 1000. Menaik 1000. Okey, cuba kita buat soalan C. Cari nombor yang berterutan. Kat sini kita jumpa nombor yang berterutan. Cuba tengok nombor ni semakin bertambah atau semakin menaik. Dia nombor tu menjadi semakin kurang. Betul? Sebab 6,900 kat sini sama. Yang beza ialah 17 menjadi 10. Jom kita kira berapa yang telah kurang tu. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Berapa kelas? Kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia telah berkurang sebanyak 7. Okey, tengok gambar yang soalan yang kat sini. Macam mana kita nak dapatkan dia? Jadi kita kat depan ni sama betul, 6,900 sama. Jom kita kira 31, kira ke belakang sebanyak 7. 31, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 dan 24. Jadi jawapan kamu 6,924. Betul tak kelas? Jom kita semak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira 24 sehingga kira ke belakang sehingga mendapat 17. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 7. Betul 17. Jadi jawapan kamu betul. Okey? Boleh faham? Sekarang kita cari untuk soalan yang isikan tempat kosong di sini. Kira berkurang sebanyak 7. Okey, buat dulu batang aiskrim 7. Okey, 7 batang. Okey, kira 45. Kurangkan 7. Kira ke belakang. 45, 44, 43, 42, 40, 41, 40, 39, 38. Jadi jawapan kamu 38, 69 kat sini masih sama. Okey, boleh kamu faham? Bagus. Sekarang cikgu nak kamu mula buat buku aktiviti. Buku aktiviti kamu, selesaikan buku aktiviti. Muka surat 10, 11 dan 12. 3 muka surat. Okey, bila dah siap, boleh snap dan hantarkan kepada grup PDPR cikgu. Okey, cikgu harap kamu faham mengenai bundar dan pola nombor pada pagi ini. Kalau tak faham, tak apa. Ada masa tutorial, boleh PM cikgu tanya. Okey, sekian dahulu subjek kita pada hari ini. Okey, kelas. Assalamualaikum. Bye.